Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih kepada pihak media yang hadir pada pagi ini untuk sidang media di peringkat Tun Lakit. Jadi terlebih dahulu sebelum saya memulakan, bersama saya adalah calon bagi Parti Keadilan Rakyat Tun Lakit N44 Dr. Zamil Najwa. Sementara itu, saya juga dihubungi oleh beberapa rakan media yang memaklumkan bahawa mereka mengikuti sidang media ini secara live di Facebook ataupun secara langsung. Jadi pada masa yang sama saya juga address kepada mereka juga lah, bukan hanya kepada wartawan yang hadir pada pagi ini. Jadi bagi memulakan media pada hari ini, saya akan baca kenyataan bersama saya dan Dr. Zamil. Kemudian mungkin sedikit ulasan daripada Dr. Zamil sendiri, dan kemudian kita akan buka sekiranya ada apa-apa persoalan yang hendak dibangkitkan. Jadi terlebih dahulu, keadilan akan kekal fokus di Tun Lakit N44 ini. Parti Keadilan Rakyat telah mengumumkan Dr. Zamil Najwa sebagai calon keadilan mewakili Pakatan Harapan di N44 Tun Lakit pada 14 Februari 2022. Sedikit latar belakang Dr. Zamil. Beliau merupakan seorang doktor perubatan yang ketika ini mengusahakan klinik persendirian di Taman Cendana, yang mana dah hampir 10 tahun ataupun lebih daripada 10 tahun beliau telah berkecimpung untuk memastikan kliniknya berfungsi ataupun dapat meneruskan perkhidmatan di sana. Sebelum itu, beliau pernah berkhidmat selama 5 tahun di Hospital Sultanah Aminah dan menetap di Bandar Baru Kedah. Bila disebut Hospital Sultanah Aminah itu, saya rasa agak sinonim dengan rakyat Johor. Kita tahu bahawa tekanan ataupun cabaran yang dihadapi penduduk Johor Bahru salah satunya adalah isu kesihatan. Tapi selain itu juga, sebagai seorang doktor yang pernah berkhidmat di Hospital Sultanah Aminah, saya percaya Dr. Zamil terlalu arif ataupun ambil maklum permasalahan masyarakat setempat. Kerana kita tahu di situlah banyak penceritaan ataupun memahami selok-belok kehidupan masyarakat sekeliling. Selain berlatar belakangkan profesional, beliau sering bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, termasuklah pernah terlibat dalam program kebajikan di peringkat antarabangsa. Antara pengalaman beliau pernah sertai misi kemanusiaan ke Gaza, Palestin pada tahun 2013 dan juga misi kemanusiaan ke Beirut, Lebanon pada tahun 2016. Jadi dari segi latar belakang beliau, saya rasa amat sesuai dan dapat relate ataupun terkait dengan penduduk di sekitar Tun Lakit. Angkatan Muda Keadilan AMK dan juga Keadilan Johor Bahru ambil maklum berkenaan pengumuman Parti Muda yang ingin meletakkan calon mereka di N44 Lakit. Tindakan muda ini akan menyebabkan berlaku banyak penjuru. Berdasarkan maklumat atau balas yang kita terima setakat ini, di Tun Lakit sahaja kemungkinan sekurang-kurangnya 6 calon yang akan masuk bertanding, termasuklah ada calon bebas. Jadi tambah satu parti lagi itu, maksudnya ada 6 sekarang ini yang akan bertanding di Tun Lakit. Termasuklah dalam keadaan sekarang ini, pertemuan muda dengan keadilan akan menjadikannya seperti mana tindakan parti pejuang dan lain-lain. Saya menyeru agar seluruh jentera keadilan di Tun Lakit dan kursi-kursi ditandingi keadilan untuk kekal fokus dan terus bekerja keras mendekati rakyat
bagi memenangkan calon keadilan. Sudah menjadi tumpuan kepada keadilan Johor Bahru khususnya untuk mengangkat aspirasi pengundi Dun Lakin, terutamanya yang terkait dengan isu setempat. Sebagai contoh yang kita telah ambil maklum, yang telah kita lama berbincang dengan para penduduk sekitar kawasan ini, iaitu soal pemilikan tanah, iaitu terkait dengan tempoh pajakan tanah ataupun leasehold land ini, yang kebanyakan penduduk Lakin dan Kampung Melayu ini adalah penduduk asal, termasuk juga di kawasan Wadi Hana dan taman-taman yang lain, yang mana tempoh tersebut semakin pendek. Ada tempat-tempat yang sebenarnya dah kurang daripada 40 tahun. Yang menjadi tumpuan adalah di kawasan Lakin dan juga Kampung Melayu Majini. Ini adalah concern ataupun kerisauan penduduk setempat, juga berkaitan dengan bebanan penduduk bandar separuh bandar, yang terkait juga dengan anak muda, berkaitan dengan ekonomi dan kos sara hidup, bebanan kehidupan di Bandar Raya Johor Bahru ini, termasuklah golongan yang boleh dianggap sebagai miskin bandar, serta juga isu-isu permasalahan setempat. Ini juga akan meneruskan kesinambungan usaha yang telah dijalankan keadilan di peringkat Parlimen Johor Bahru, seperti inisiatif Food Bank JB yang kita telah gerakkan sebelum PKP lagi, memberi bantuan secara tertumpu kepada mereka yang memerlukan bantuan ataupun bekalan makanan, terutamanya ketika PKP tempoh hari. Juga inisiatif pasukan sanitasi Lakin, yang mana usaha sukarelawan di peringkat Lakin ini untuk usaha sanitasi beberapa kawasan juga masjid, perumahan yang ada kes COVID ataupun berlakunya kluster di sana sebelum ini, dan juga bantuan pendidikan anak didik. Tanpa berbelah bagi, seluruh kekuatan jentera perlu digarap bagi memastikan kita mampu menewaskan siapa juga calon yang bakal diletakkan barisan nasional dan perikatan nasional. Keadilan akan terus mengangkat isu-isu substantif terkait kesusahan rakyat teraman, termasuk isu kos sara hidup yang meningkat, kebajikan pekerja ekonomi gig dan golongan rentan. Jadi sebagai contoh yang saya rasa doktor juga akan ulas selepas ini, macam pekerja gig juga kita telah berjumpa ramai yang terkait di Bandaraya Johor Bahru ini. 2 hari lepas kami ada mengadakan pertemuan. Permintaan mereka adalah soal kebajikan dan juga keselamatan mereka, dari segi sama ada masa depan maupun dari segi keselamatan ketika bertugas. Keputusan muda untuk mencetuskan pertembungan sesama pembangkang di Dun Lakin tidak akan mengganggu fokus keadilan. Tindakan muda ini hanya jika tidak berhati-hati ketika ini akan mengesahkan tanggapan ramai pihak yang menyifatkan gaya politik muda yang masih dangkal dan tidak matang dalam menilai pihak kawan dan lawan. Walaupun kita kena akui muda mempunyai hak demokrasi untuk meletakkan calon di mana-mana kursi yang mereka inginkan, tetapi AMK tertanya-tanya apa motif sebenar muda mahu meletakkan calon di Dun Lakin, sedangkan keadilan telah menamakan seorang tokoh profesional dan berpengalaman. Adakah latar belakang Dr. Zamir yang kita tonjolkan ini tidak mampu ataupun tidak memenuhi cita rasa yang mereka anggarkan? Dan keputusan itu juga bertentangan dengan pendirian awal yang pernah dibuat Presiden muda sebelum ini untuk tidak meletakkan calon muda di kerusi-kerusi yang ditandingi oleh keadilan. Walaupun berhadapan risiko pecah undi akibat tindakan muda ini, keadilan tetap yakin akan mampu menawan semula Lakin yang sebelum ini dimenangi Pakatan Harapan
dalam pilihan raya umum yang lalu. Pemilihan Dr. Zamir juga adalah bertepatan dengan nilai, prinsip dan integriti yang dipegang oleh keadilan dalam pemilihan calon pilihan raya, dan seterusnya menawarkan pemimpin yang berkredibiliti untuk diangkat sebagai wakil rakyat. Jadi itu kenyataan yang kami isu secara bersama. Dr. Zamir Najwa selaku calon keadilan N44 Johor Lakir, dan saya sendiri selaku ahli parlimen Johor Bahru dan menjadi pengarah kempen pilihan raya Johor Lakir. Sekian, terima kasih. Saya persilakan doktor untuk ulas sedikit sebelum kita buka kepada pihak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi, terima kasih kepada yang hormat. Apa yang saya ulas di sini, pengalaman saya di klinik saya di Pasir Gudang. Saya ingat macam mana akhir-akhir ini, dalam mungkin 16 tahun ini, macam mana jumlah pesakit yang makin berkurangan, jumlah pesakit berkurangan, dan diorang komplain macam mana kos perubatan meningkat. Saya sih terasa sebabnya biasanya mungkin semua orang berfikir harga telur, harga ayam meningkat, harga ubat pun meningkat sama sebenarnya. Tapi saya rasa dalam 6 bulan beberapa kali harga ubat itu naik. Bergantung pada keadaan alam, mana-mana yang kita absorb, saya absorb. Dan bila kita berdepan dengan konteks saya, kita dah nampak trend itu. Pesakit memang berkurang. Kalau kawan-kawan yang hidup di area Johor Bahru ni, diorang lagi terkesan. Sebabnya kebanyakan pesakit mereka ni orang-orang yang bekerja di Singapura. Jadi orang-orang ini hampir tak ada, memang tak ada lah kalau duduk di seberang, dia tak balik sini. Dan kadang-kadang sebahagian mereka dah hilang kerja pun. Jadi saya nampak beban sama kos diorang hilang pekerjaan, dan kos sara hidup makin meningkat. Dan kita sebagai doktor yang praktis di swasta pun terkesan dengan benda ini, dan nampaklah dia punya pattern tu. Kurang kalau awal bulan agak lebih sikit, hujung bulan kurang, tapi berbeza daripada sebelum PKP tu. Waktu tu saya rasa saya tak ada masalah sangat, tak ada isu sangatlah tentang buat adjustment kartu ubah dan sebagainya. Tapi kadang sekarang ni dah beberapa kali sampai kadang-kadang ada staff saya tegur, saya kata betul, ini kita dah jual ni masih dah kata apa dengan ubat sampai betul kali kos kan. Saya cakap, oh kita dah kos kan. Dan pernah satu masa tu kali rugi pun pernah jual, staff pun tak perasan, aku kita dah pegang-gangga. Okey, jadi ini yang saya nampak daripada apa yang berlaku sekarang ni. Dan dengan keadaan harga barang yang makin meningkat sekarang, harga barang asas. Kalau katakan klinik, diorang ada pilihan untuk kerajaan. Tapi kalau katakan harga barang asas ni, memang saya rasa kebanyakan kita tahu macam mana harga telur, ayam meningkat berkali-kali ganda. Dan saya rasa golongan-golongan ini, golongan jawatan ini, golongan-golongan yang kehilangan pekerjaan ini, kita perlu bantu. Terutama sekali golongan miskin bantai. Dan macam mana Dr. Ahmad highlightkan tadi, macam mana ukuran gig ekonomi itu, saya rasa diorang perlukan servis contoh yang paling mudah adalah skip insurans also, diorang perlu garum, perlu ada USP untuk diorang ni, agar masa depan mereka terjamin. Okay. Dan seterusnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah lihat daripada apa yang saya akan perjuangkan untuk nanti, yang saya rasa masalah yang dah lama adalah isu tanah pajakan yang makin hujung. Jadi ini yang sebenarnya memberikan masalah kepada generasi kedua dan ketiga dan seterusnya untuk duduk dekat sini. Dia merasa bersalah nak stay sini ataupun nak pindah keluar di tempat lain. Okay, saya rasa itu je secara komen. Mungkin pasti
sebelum hari penamaan calon. Itu apa komentar? Itulah bagi saya masa itu masih ada. Dari segi tempoh penamaan calon itu akan berlaku besok. Dalam keadaan yang mana rundingan itu telah berlaku, telah dari prosesnya, malah sampailah terpaksa keadilan membuat hukuman calon terlebih dahulu. Ketika ini, kalau kita nak mengekalkan kesepakatan, kalau kita lihat semangat Pakatan Harapan ini adalah untuk mengangkat suara-suara rakyat Johor. Berlakunya pilihan raya negeri ini akibat pertemuan antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Berlaku perpecahan. Jadi dalam isu ini, sebaik mungkin muda sepatutnya mempertimbangkan kembali, berunding balik dalam soal kita nak memenangkan Pakatan Harapan ini supaya kerajaan negeri Johor ini kita dapat lihat semula. Tetapi pada masa yang sama, untuk keadaan di Langkin ini, pandangan feedback daripada pengundi ini hanya akan menambahkan kekeliruan dan celaru. Ketika mana mereka mengatakan akan bersama dengan Pakatan Harapan, tetapi isunya yang menjadi tanda tanya, beberapa pengundi yang mula bertanya kenapa nak langgar kawasan yang telah keadilan bertanding. Jadi dari segi isu tersebut, saya rasa saranan itu baik dan saya harap kepimpinan tertinggi Peringkat Pakatan Harapan maupun di peringkat muda dapat cari jalan yang terbaik dan supaya hasrat aspirasi pengundi Langkin ini dapat dilaksanakan sementara kita menjaga ukhuwah dan kepentingan yang lebih besar dalam soal kepentingan negeri Johor. YB, menjelang penamaan calon esok juga, kalau kita tengok masih ada masa. Sebelum ni pun PKR ada tawarkan 3 kursi yang ditolak muda. So adakah tak mustahil muda akan letak lebih lagi calon di kursi yang mekanis nak sebelum ni? Sebab itu peringkat keadilan dari segi proses perbincangan dan perundingan itu telah berlaku. Mana kesediaan keadilan menawarkan 3 kursi itu satu perkara yang bukan mudah di peringkat akar undi, tapi kita mengambil kira keperluan nak mengalahkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi kalau dari segi untuk pertandingan pilihan raya, esok sesiapa pun boleh tampil menghubungkan calon di mana-mana. Tapi sekiranya melanggar semangat hasrat kesepakatan Pakatan Harapan, jadi saya tak pasti sama ada parti muda ini bercita-cita untuk membantu Pakatan Harapan memenangkan sebanyak kursi ataupun mungkin menjadi punca perpecahan ataupun pertindingan pertemuan sesama sendiri yang sebenarnya adakah muda nak beri keuntungan kepada UMNO Barisan Nasional, sedangkan kita nak berjuang nak lawan UMNO Barisan Nasional. Hafiz, until now ada apa-apa perbincangan dengan muda sampai sekarang? Oh, semua dah berhenti. Ketika ini memang saya selaku pengarah kempen Johor Langkin, maka memang sepanjang 2-3 hari ini selepas Dr. Udin daripada COVID tempoh hari menumpukan kepada gerak kerja jaga bumi. Jadi setakat ini walaupun diumumkan atau sebelum pengumuman tidak ada yang datang berjumpa kami di Langkin ini, sedangkan gerak kerja keadilan yang mewakili Pakatan Harapan ini telah bergerak. Jadi sebenarnya sekurang-kurangnya elok dululah apa yang berlaku di bawah ini, tetapi tanggungjawab keadilan Johor Bahru khususnya di Langkin ini adalah nak meneruskan kempen bagi pihak Pakatan Harapan. Kita bertanding di Langkin ini mendapat mandat daripada Pakatan Harapan. Jadi bagi saya sehingga kini memang tidak ada, kalau betul nak bantu tolong orang Langkin nak memperkasakan semangat demokrasi, sepatutnya membantu calon seperti Dr. Zamir ini untuk mendapatkan sokongan yang sepadu mungkin bagi memastikan kemenangan Pakatan Harapan di Langkin. Saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan yang berhormati sekalian, Kuala Langkin. Yourself and quite disappointing juga. Bagi saya memang mengejutkan. Isu
sebenarnya apa motifnya? Apa motifnya muda meletakkan calon di Latin sedangkan kita telah meletakkan calon berlatar-belakang profesional, muda lagi, sedang berkeluarga, tapi memahami ada sedikitlah pengalamannya berkhidmat kepada rakyat, mungkin bukan sebagai wakil rakyat, tapi sebagai seorang doktor. Jadi beliau perkhidmatan sebagai doktor ini bukan sehari-hari, memang dia mempunyai kliniknya sendiri, pernah bertugas di Hospital Sultanah Aminah. Jadi apa motifnya untuk mengganggu sedikit kelancaran kempen Dr. Zamir ini? Jadi persoalan itu yang memang kami juga nak tahu. Memang kita hormat proses demokrasi itu, tapi hasrat kita nak mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Jadi mengapa tindakan kamu itu seolah-olah memberikan kelebihan kepada UMNO Barisan Nasional? Walaupun untuk peringkat keadilan di Latin ini kita akan terus berkempen, dan saya percaya melalui hasrat dan aspirasi yang Dr. Zamir kemukakan dan mengangkat isu-isu permasalahan setempat, tapi juga arif mengenai keadaan politik semasa. Bagi saya ini yang lebih diperlukan oleh para pengundi. Pengundi penat dengan pencaturan politik. Pengundi sebenarnya muak dengan pertemuan ataupun permainan orang politik. Yang mereka nak dengar, orang politik ni ataupun yang parti-parti politik ni nak bertanya untuk apa? Untuk keadilan. Jua baru keadilan di Latin ini, memang kami nak orang yang berkhidmat kepada rakyat. Biarlah orang seperti Dr. Zamir ini menjadi wakil mereka, supaya suara pengundi Latin ini akan bermakna dan beliau akan melihat dari sisi sudut kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi maknanya kalau ada rundingan sekalipun PKR tidak akan menarik diri dan tetap akan bertanding muda patut Tak, sebab rundingan di Latin ini, keadilan bertanding di Latin hasil rundingan bersama Pakatan Harapan. Jadi rundingan itu dah selesai di satu tahap. Jadi sementara untuk rundingan di peringkat parti muda sekalipun, kalau ikut dah selesai, tarikh tutup ataupun tarikh tamat perbincangan itu pun telah dimaklumkan kerana tidak mencapai persetujuan. Cuma perbincangan itu masih ada. Kenapa keadilan sebagai contoh ada dua pasal perumahan calon untuk bagi wang, mungkin berunding lagi. Tapi malangnya dalam isu sekarang dah saat terakhir, dalam keadaan momentum dah baik untuk supaya rakyat kembali bersama dengan Pakatan Harapan, kenapa mewujudkan satu kursi ini bermasalah? Adakah ini juga nak menunjukkan budaya cabar-mencabar? It's not about menang dari Arab, kalah dari Abu. Kita sebenarnya nak menang untuk pihak rakyat. Ini bukan soal parti mana ataupun nak berebut kursi. Isunya sekarang, calon keadilan di Latin ini adalah antara yang terbaik yang kami boleh tonjolkan, yang akan menjadi gandingan supaya di Latin ini pengundi ada pilihan yang terbaik, dan terserahlah kepada orang Latin untuk memastikan isu-isu rakyat itu dapat diangkat di peringkat itu. Bagi seandainya tetap berlaku juga pertandingan bersama muda ni, adakah akan meningkatkan gerak kerja jentera daripada DAP dan Amanah untuk membantu PKR atau muda? Bagi saya, untuk di peringkat Pakatan Harapan, kerjasama itu masih sebagai Pakatan Harapan. Jadi yang ini juga bagi saya DAP dengan Amanah perlu menyatakan komitmen bahawa kita mengangkat semangat Pakatan Harapan. Kalau betul muda masih nak langgar kursi di Latin, hak demokrasi, kerana mungkinlah tak ada berlaku perjanjian dengan Parti Keadilan, tapi Pakatan Harapan sendiri pun masih terikat sebagai satu gabungan. Maka itulah pengharapan daripada pihak kami agar Pakatan Harapan meletakkan kepentingan Pakatan Harapan dahulu. Sebab akhirnya yang kita perjuangkan mewakili pengundi di Latin ini adalah untuk angkat isu-isu rakyat. Yang sebab kebajikan pengundi bandar dan separa bandar inilah yang menjadi bebanan terbesar, terutamanya di Johor Bahru ini, dengan masalah pembukaan sepadan Singapura yang masih tak ada kabar berita lagi, dengan keadaan ekonomi yang sangat sendu lah bagi saya, sangat lemah ataupun sangat perlahan. Banyak isu-isu yang terkait untuk Pakatan Harapan pikul bersama. Jadi kita tak boleh nak alam sebab mereka juga masih
dia adakah wajib kita DAP dengan amanah memberi kata komitmen untuk bantu Bagi saya memang kita mengharapkan bagi kita sebagai satu jabatan mereka yang meminta keadilan kepada dilatih, betul lah berlaku bimbingan keadilan untuk persilatin, maka akhirnya diserahkan kepada keadilan, maka semangat Pakatan Harapan itu telah tercapai sebelum ini. Jadi sebab itu bila berlaku elemen di luar jangka ini, di luar gabungan, walaupun mungkin mesra, jadi saya harap perlu diambil kira bahawa kalau betul nak mengekalkan kesepakatan yang langkah terbaik dalam tempoh 24 jam ini, buat keputusan yang terbaik untuk kepentingan kita semua. Kita nak bertembung dengan barisan nasional ataupun mungkinlah Perikatan Nasional ini kalau ada hasil relevan ataupun tidak, tapi kita memerlukan segala kekuatan dan saya percaya dilatih ini insyaAllah, walaupun kalau tidak dapat diusahakan, keadilan tetap komited, tetap konsisten, dan kita percaya dengan dukungan daripada Pakatan Harapan, rakyat dapat menilai bahawa dilatih ini memang sebaik mungkin undi itu diberikan kepada keadilan bagi mengalahkan barisan nasional. Okey? Boleh? Okay, so far you are expecting 6 corner display for this. Based on the announcement being made, because we are aware with the current sentiment on the ground, and also we follow the announcement by the other parties, seperti Perjuang, cuma tak tahu Risang nak masuk ke tidak lah. But by now we are sure there are going to be at least 5 corner or at least 6, sebab ada calon bebas. Sebab itu kelebihan daripada Dr. Zamir ini, saya rasa antara calon berlatar belakangkan profesional dan bukan profesional yang hanya ada kerjaya, tetapi profesional yang berkecimpung